kertas konsep, pola numerikal 2737, dan teologi tauhid dalam Al-Quran. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan keberkatan Allah melimpahi pembaca yang mempelajari keindahan Al-Quran. Doa pembukaan, ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, kami memohon petunjuk-Mu agar kertas ini menjadi sumber kebenaran. Berikanlah keberkatan dalam usaha kami memahami wahyu-Mu. Jadikanlah kajian ini zikir yang mendekatkan kami kepadamu. Amin. Disclaimer dan niat kertas ini adalah usaha manusia yang penuh kekurangan, bukan kebenaran mutlak. Ia disusun dengan niat ikhlas sebagai ibadah kepada Allah. Usaha dakwah untuk menyebarkan keindahan Al-Quran dan saluran mencari hidayahnya. Kami berdoa agar setiap kata diterima sebagai amal soleh dan menjadi wasilah ke jalan lurus. Segala kesilapan daripada kami dan kebenaran hanya dari Allah. Pengenalan Al-Quran adalah kitab suci dengan 114 surah, panduan lengkap yang menyatukan rohani, praktikal, dan teologi. Kertas ini mengkaji tauhid melalui pola numerikal 237, bermula dari surah Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwa Allahu ahad. Kajian menghubungkan ayat 1 dan 2 dengan 3 dan 4, menuju 7 ayat surah Al-Fatihah. Konsep Mathani, 7 ayat, 17 rakaat, 17 kali 2 sama dengan 34. Wahyu 1 hingga 5, surah 96, 68, 73, 74, 1, yang membentuk 312, surah 42, Ha-Mim, Ain Sin Kaf, ayat 1 tambah 2 sama dengan 12. Dan hubungan numerikal seperti 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2, 947, serta 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12. Pola 237 merangkumi Wahyu 96, tambah 68, tambah 73, surah 95, tambah 52, tambah 90, juz 28 hingga 30, surah Al-Baqarah, 286 ayat, dan 114 surah. Dengan asbabun nuzul, tafsir, dan hadis, kertas ini menegaskan tauhid sebagai teras Al-Quran, panduan ibadah, dakwah, dan hidayah. Objektif, mengkaji tauhid melalui pola 237, bermula dari surah Al-Ikhlas, ayat 1, 47 huruf, 15 kata, menghubungkan ayat 1 dan 2 dengan 3 dan 4 ke 7 ayat Al-Fatihah, Matani, 7, 17, 34, Wahyu 96, 68, 73, 74, 1, 312, surah 42, ayat 1 tambah 2 sama dengan 12. Hubungan numerikal, 34, 947, 2 tambah 3 tambah 7. Pola 237, 96 tambah 68 tambah 73, Al-Baqarah, 286 ayat, dan 114 surah. Memastikan kesahihan matematik, koherensi logik, makna tauhid, disokong asbabun nuzul, tafs hadis sebagai ibadah, dakwah, hidayah. 1. Latar belakang 1. Surah utama Al-Ikhlas, 4 ayat. Ayat 1 menyatakan, Qul huwa Allahu ahad, mengandungi 47 huruf, 23 tambah 23, 15 kata, 7 tambah yalid tambah 7, simetri kasrah 237. Asbabun nuzul, diturunkan di Mekah menjawab soalan musyrik tentang sifat Allah. Tafsir, Ibn Kathir menyatakan ayat 1 menegaskan keesaan Allah. Al-Qurtubi menambah surah ini meringkaskan tauhid. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, surah Al-Ikhlas setara sepertiga Al-Quran, Sahih Bukhari. Al-Fatihah ayat, asas solat, dikenali sebagai 7 mathani. Asbabun nuzul, diturunkan di Mekah, mengajar umat berdoa kepada Allah. Tafsir, Ibn Kathir menyatakan surah ini mengandungi pujian, keesaan, doa petunjuk. Al-Qurtubi menambah ya 7 mathani kerana 7 ayat. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, tiada solat tanpa surah Al-Fatihah. Al-Baqarah, 286 ayat, panduan hukum dan akhlak, berkaitan dengan 237 melalui Wahyu 68. Asbabun nuzul, diturunkan di Madinah untuk hukum zakat dan haji. Tafsir, Al-Qurtubi menjelaskan surah ini mengukuhkan tauhid, ayat 177 pusat akhlak. Hadis Rasulullah SAW bersabda, baca surah Al-Baqarah kerana ia keberkatan. Asy-Syura, surah 42, mengandungi huruf Hamim dan Ain Sin Kaf, ayat 1 dan 2 membentuk 12. Asbabun nuzul, diturunkan di Mekah, menegaskan kenabian dan tauhid. Tafsir, Ibn Kathir menyatakan Hamim dan Ain Sin Kaf menunjukkan keajaiban Al-Quran. Al-Qurtubi menambah surah ini mengukuhkan iman. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, baca surah Hamim, ia keberkatan. 1-2.
Wahyu berkaitan Wahyu 1 surah 96 Al-Alaq. Wahyu pertama memerintahkan Iqra. Asbabun nuzul, diturunkan di Gua Hira, memulakan kenabian. Tafsir, menekankan ilmu dan keesaan Allah. Wahyu 2 surah 68 Al-Qalam, membela Nabi SAW daripada tuduhan musyirik. Asbabun nuzul, diturunkan di Mekah menangani cercaan musuh. Tafsir, menegaskan akhlak mulia Nabi. Wahyu 3 73 Al-Muzammil, menggalakkan ibadah malam 20 ayat. Asbabun nuzul, diturunkan memerintahkan Nabi bangun malam. Tafsir, menggalakkan zikir dan ketabahan. Wahyu 4 surah 74, memerintahkan dakwah. Asbabun nuzul, diturunkan di Mekah, mengarahkan Nabi menyebarkan risalah. Tafsir, menekankan tanggung jawab kenabian. Wahyu 5 surah Fatihah, asas solat dan doa. Asbabun nuzul, diturunkan di Mekah, mengajar doa lengkap. Tafsir, mengandungi pujian, keesaan, petunjuk. 1 nomor simbolik. 237, 96 tambah 68, tambah 73, 95 tambah 52 tambah 90. Simetri kasroh Al-Ikhlas. 312, 96 tambah 68, tambah 73 tambah 74 tambah 1, 47. Huruf Al-Ikhlas. 23 tambah Y tambah 23. 15. Kata Al-Ikhlas. 7 tambah Yalid tambah 7. 7. Ayat Al-Fatihah. 7 matani. 17. Rakaat solat matani. 34. 17 kali 2. 947. 94 sama dengan 2 kali 47. 12. Ayat 1 tambah 2 surah 42. 2 tambah 3 tambah 7. 57. Separuh 114 surah. 286. Ayat Al-Baqarah. 114. Jumlah surah 4. Jujukan pola jujukan bermula dari surah Al-Ikhlas. Ayat 1 47 huruf, 15 kata. Ayat 1 tambah 2 sama dengan 3 tambah 4, sama dengan 7 ayat Al-Fatihah. Mathani. 17. 34. Wahyu 96, 68, 73, 74, 1, 312. Surah 42, ayat 1 tambah 2 sama dengan 12, pola 237. 96 tambah 68 tambah 73. Hubungan numerikal. 947. Al-Baqarah 286 ayat ke 114 surah. 1. Metodologi. 21 pendekatan matematik, menyemak operasi seperti 96 tambah 68 tambah 73 sama dengan 237 dan 312. Teologi, mentafsir tauhid melalui ayat 1 Al-Ikhlas, disokong tafsir dan hadis. Simbolik, menganalisis nomor seperti 7, 17, 34, 947, 12 dengan asbabun nuzul. 22. Data Al-Ikhlas, 4 ayat, 47 huruf, 23 tambah Y tambah 23. 15 kata, 7 tambah Yalid tambah 7. Simetri kasrah 237. Al-Fatihah, 7 matani, 17 rakaat solat. Matani, 7 ayat, 17 rakaat, 17 kali 2 sama dengan 34. Wahyu, 96 tambah 68 tambah 73 tambah 74 tambah 1 sama dengan 312. Surah 42, ayat 1 tambah 2 sama dengan 12, 2 tambah 3 tambah 7. Hubungan numerikal, 34, 3 kuasa 2 tambah 4, kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2. 52 sama dengan 2 kali 26, 947, 94 sama dengan 2 kali 47. 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12. Pola 237, 96 tambah 68 tambah 73. 95 tambah 52 tambah 90 juz 28 29 11 surah 30 37 surah. Al-Baqarah 286 ayat 28 tambah 6 28. Madinah tambah 86 Mekah. Al-Quran 114 surah. 1. Analisis 31. Penerokaan tauhid dan pola 237. Langkah 1. Surah Al-Ikhlas ayat 1. Konteks kajian bermula dengan surah Al-Ikhlas, ayat 1. Qul huwa Allahu ahad, inti tauhid. Operasi, ayat 1 adalah titik permulaan. Surah ini mempunyai 47 huruf. 23 tambah 23. 15 kata, 7 tambah Yalid tambah 7. Simetri kasrah 237. Makna, ayat 1 menegaskan Allah Maha Esa. 47 huruf menunjukkan ketepatan, dengan simetri 23 huruf di kedua-dua belah Y.
15 kata mencerminkan kesepadatan tauhid, dengan 7 kata mengelilingi Yalid. Simetri kasrah 237 menghubungkan ayat ini dengan wahyu Al-Quran. Ayat 1 memulakan kajian tauhid, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun nuzul diturunkan di Mekah menjawab soalan musyirik tentang sifat Allah. Tafsir, Ibn Kathir menyatakan Ahad menafikan sekutu Allah. Al-Qurtubi menambah ayat ini asas tauhid. Hadis Rasulullah SAW bersabda, surah Al-Ikhlas 3 kali seperti seluruh Al-Quran. Teologi, ayat 1 Al-Ikhlas adalah teras tauhid, memulakan pola 237, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 2, ayat 1, tambah 2, 3, tambah 4. Konteks, ayat 1 dan 2 Al-Ikhlas menghubungkan ke ayat 3 dan 4, membawa ke 7 ayat Al-Fatihah. Operasi, 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 4 sama dengan 7. 7 adalah bilangan ayat Al-Fatihah. Makna, ayat 1 Qul huwa Allahu ahad dan 2 menegaskan keesaan dan kesempurnaan Allah. Ayat 3, lam yalid walam yulat, dan 4, walam yakun lahu kufuwan ahad, menafikan keturunan dan sekutu. 1 tambah 2 sama dengan 3, dan 3 tambah 4 sama dengan 7, mencerminkan 7 ayat Al-Fatihah, asas solat. Hubungan ini menegaskan tauhid dari Al-Ikhlas ke Al-Fatihah, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun nuzul, Al-Ikhlas diturunkan untuk menjelaskan sifat Allah. Al-Fatihah diturunkan sebagai doa lengkap. Tafsir, Ibn Kathir menyatakan ayat 3 dan 4 menafikan sifat manusiawi Allah. Al-Qurtubi menambah Al-Fatihah melengkapkan tauhid. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-Ikhlas inti tauhid. Al-Fatihah kunci solat. Teologi, hubungan 1 tambah 2 sama dengan 3, tambah 4 sama dengan 7 menyatukan tauhid. Al-Ikhlas dengan Al-Fatihah membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 3, Matani dan 7 ayat Al-Fatihah. Konteks, 7 menghubungkan ke surah Al-Fatihah, 7 ayat dikenali sebagai 7 Matani. Operasi, 7 ayat Al-Fatihah adalah 7 Matani. 7 adalah bilangan tepat berkaitan dengan simetri Al-Ikhlas, 7 tambah Yalid tambah 7. Makna, surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat. Pujian ayat 1 hingga 2, keesaan ayat 3 hingga 4, doa petunjuk ayat 5 hingga 7. 7 Matani merujuk 7 ayat yang diulang dalam solat. 7 ayat melambangkan kelengkapan, asas rohani Al-Quran. Hubungan dengan Al-Ikhlas menegaskan tauhid sebagai doa, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun nuzul diturunkan di Mekah sebagai doa lengkap, mengajar pujian dan petunjuk. Tafsir, Al-Qurtubi menyatakan 7 ayat mengajar berdoa. Ibn Kathir menambah ia anugerah untuk berhubung dengan Allah. Hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-Fatihah adalah 7 Matani. Surah ini penyembuh. Sunan Al-Darimi. Teologi, 7 ayat Al-Fatihah menyatukan tauhid Al-Ikhlas dengan rohani Al-Quran, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 4, Matani dan 17 rakaat. Konteks, 7 ayat Al-Fatihah membawa ke 17 rakaat solat harian, juga Matani. Operasi, 17 rakaat, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 17 adalah Matani kerana Al-Fatihah dibaca setiap rakaat. Makna, 17 rakaat solat fardu menghubungkan Al-Fatihah dengan kehidupan harian. Al-Fatihah 7 Matani diulang dalam 17 rakaat menjadikan 17 Matani. 17 melambangkan keseimbangan ibadah, menegaskan tauhid melalui solat. Hubungan ini berkaitan dengan pola 237 melalui Al-Ikhlas, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun nuzul, Al-Fatihah diturunkan untuk solat, ditetapkan selepas Miraj, dengan 17 rakaat kewajiban harian. Tafsir, Ibn Kathir menyatakan Al-Fatihah syarat solat, menghidupkan 17 rakaat. Al-Qurtubi menambah rakaat ini, menguatkan iman. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, solat tanpa Al-Fatihah tidaklah muslim. 17 rakaat tiang agama. Teologi, 17 rakaat menyatukan Al-Fatihah dengan ibadah harian, menegaskan tauhid, membawa hidayah melalui dakwah. Langkah 5, Matani dan 34 konteks. 17 rakaat membawa ke 34, hasil 17 kali 2, Matani lanjutan. Operasi, 17 kali 2 sama dengan 34. 34 dipecah, 3 dan 4. 3 kuasa 2 sama dengan 9. 4 kuasa 2 sama dengan 16, 9 tambah 16 sama dengan 25, sama dengan 5 kuasa 2. Makna, 34, hasil 17 kali 2, melambangkan pengulangan Al-Fatihah dalam solat harian. 3 dan 4 menghubungkan ke Al-Ikhlas,
Ayat 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 4 sama dengan 7. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2, menunjukkan kesempurnaan matematik, mencerminkan tauhid. 34 berkaitan dengan pola 237 melalui Al-Fatihah, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun nuzul. Al-Fatihah diturunkan untuk solat, dengan 34 sebagai simbol pengulangan matani. Tafsir. Al-Qurtubi menyatakan Al-Fatihah inti solat, diulang untuk tauhid. Ibn Kathir menambah 17 rakaat mengukuhkan iman. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-Fatihah diulang dalam solat, solat tiang agama. Teologi. 34 menyatukan matani dengan tauhid, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 6. Wahyu 1 hingga 5. Konteks. 34 membawa ke Wahyu 1 hingga 5. Surah 96, 68, 73, 74, 1 membentuk 312. Operasi. 96 tambah 68 tambah 73 tambah 74 tambah 1 sama dengan 312. 312 dipecah. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 6 dipecah. 1 tambah 1 tambah 4. Berkaitan dengan 114 surah. 96 tambah 68 tambah 73 sama dengan 237. 237 tambah 75 sama dengan 312. 75 dipecah. 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42. 42 tambah 57 sama dengan 75. Makna, Wahyu 1, surah 96 memulakan kenabian. Wahyu 2, surah 68 membela Nabi. Wahyu 3, surah 73 menggalakkan ibadah. Wahyu 4, surah 74 memerintahkan dakwah. Wahyu 5, surah 1, asas solat. 312 menunjukkan kesatuan wahyu awal, dengan 237 sebagai teras. 75 dengan faktor 2 kali 3 kali 7 dan 57 separuh 114 menegaskan struktur Al-Quran. Hubungan ini mencerminkan tauhid, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun nuzul. Surah 96 diturunkan di Gua Hira. 68 membela Nabi. 73 menggalakkan ibadah. 74 memerintahkan dakwah. 1 mengajar doa. Tafsir. Al-Qurtubi menyatakan wahyu awal menekankan tauhid dan ilmu. Ibn Kathir menambah ia asas kenabian. Hadis Rasulullah SAW bersabda, Iqra wahyu pertama, solat malam cahaya. Teologi. Wahyu 1 hingga 5 menyatukan tauhid dengan struktur Al-Quran berkaitan pola 237, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 7, surah 42 konteks. Wahyu 1 hingga 5 membawa ke surah 42 dengan Hamim, Ain Sin Kaf, dan ayat 1 tambah 2 sama dengan 12. Operasi. Ayat 1 tambah 2 sama dengan 12. 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12. 5 tambah 7 sama dengan 12. 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42. Makna. Surah 42 bermula dengan huruf Hamim dan Ain Sin Kaf, menunjukkan keajaiban Al-Quran. Ayat 1 dan 2 membentuk 12, dengan 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12, mencerminkan pola 237. 5 tambah 7 sama dengan 12 menegaskan simetri. 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42 nomor surah itu sendiri. Hubungan ini menegaskan tauhid melalui struktur numerikal, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah, asbabun nuzul, diturunkan di Mekah untuk menegaskan kenabian dan tauhid. Tafsir, Ibn Kathir menyatakan Hamim dan Ain Sin Kaf adalah keajaiban Al-Quran. Al-Qurtubi menambah surah ini mengukuhkan iman. Hadis Rasulullah bersabda, baca surah Hamim, ia keberkatan. Al-Quran panduan Muslim. Teologi, surah 42 menyatukan tauhid dengan nomor 12, berkaitan pola 237, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 8, pola 237. Konteks, surah 42 membawa ke pola 237, menghubungkan wahyu dan surah. Operasi, 96 tambah 68 tambah 73 sama dengan 237. 95 tambah 52 tambah 90 sama dengan 237. Juz 28 9 surah, 29 11 surah, 30 37 surah sama dengan 57 surah, separuh 114. Makna. Pola 237 menghubungkan wahyu 96, wahyu pertama, 68, pembelaan Nabi,
73, ibadah malam, 20 ayat. Surah 95, tambah 52, tambah 90 mencerminkan struktur Al-Quran. Juz 28 hingga 30, dengan 57 surah, menunjukkan separuh 114 surah. Pola ini menegaskan tauhid meresapi wahyu, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun Nuzul. Surah 96 diturunkan di Gua Hira, 68 membela Nabi, 73 menggalakkan ibadah. Tafsir, Al-Qurtubi menyatakan wahyu ini menekankan tauhid dan ilmu. Ibn Katsir menambah ia asas kenabian. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, Iqra wahyu pertama. Solat malam cahaya. Sahih Muslim. Teologi, pola 237 menyatukan tauhid al-ikhlas dengan wahyu Al-Quran, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 9, hubungan numerikal. 947 konteks. Pola 237 membawa ke 947 melalui hubungan numerikal. Operasi 947 dipecah. 94 sama dengan 2 kali 47. 473 sama dengan 47 kali 3. 8421 sama dengan 84, sama dengan 2 kali 42, sama dengan 2 kali 3 kali 7. 52.315.780 tambah 94.736.821 sama dengan 900. 99.999.999. Makna 947 menghubungkan ke 47 huruf Al-Ikhlas. 473 dan 8421 menunjukkan faktor seperti 2, 3, 7 berkaitan dengan pola 237. Penjumlahan 52.315.780 tambah 94.736.821 sama dengan 999 juta. 999.999 melambangkan kesempurnaan. Hubungan ini menegaskan tauhid melalui nombor, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun Nuzul. Al-Ikhlas diturunkan untuk tauhid dengan nombor seperti 947 berkaitan struktur Al-Quran. Tafsir, Ibn Katsir menyatakan Al-Quran penuh keajaiban numerikal. Al-Qurtubi menambah nombor mencerminkan kekuatan ilahi. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran, keajaiban ilahi. Pelajari Al-Quran, Muslim. Teologi, 947 menyatukan tauhid dengan nombor Al-Quran. Berkaitan pola 237, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 10, Surah Al-Baqarah. Konteks, pola 237 membawa ke Surah Al-Baqarah, 286 ayat. Operasi, 286 ayat dipecah. 28 tambah 6 sama dengan 34. 28, Madinah tambah 86. Mekah sama dengan 114. Wahyu 68 berkaitan dengan pola 237. Makna, Surah Al-Baqarah mengandungi hukum, kisah, akhlak. 28 dan 6 melambangkan struktur wahyu. Wahyu 68 menghubungkan surah ini dengan pola 237. Istilah Quran Perfect merujuk kesempurnaan nombor. Ayat 177, pusat akhlak. Surah ini panduan praktikal, ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun Nuzul. Diturunkan di Madinah untuk hukum zakat dan haji. Surah 68 diturunkan di Mekah, membela Nabi. Tafsir, Al-Qurtubi menyatakan surah ini mengukuhkan tauhid. Ibn Katsir menjelaskan surah 68 menegaskan akhlak Nabi. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, baca surah Al-Baqarah kerana ia keberkatan. Surah 68 melindungi. Teologi, surah Al-Baqarah menyatukan wahyu Madinah Mekah berkaitan pola 237, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 11, 114 surah konteks. Surah Al-Baqarah membawa ke 114 surah, keseluruhan Al-Quran. Operasi, 112 tambah 2 sama dengan 114 simbolik. 57 adalah separuh 114. Makna, 114 surah merangkumi tauhid, hukum, kisah. Pola 237 menghubungkan Al-Ikhlas dengan keseluruhan Al-Quran. 57 separuh 114 berkaitan dengan juz 28 hingga 30. Surah dari Al-Fatihah hingga An-Nas adalah panduan ilahi.
Simetri 114 menegaskan kesatuan, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun Nuzul. Al-Quran diturunkan bertahap dari 96 hingga 114. Tafsir. Ibn Katsir menyatakan 114 surah panduan lengkap. Al-Qurtubi menambah susunannya ilahi. Hadis. Rasulullah bersabda, Al-Quran untuk diamalkan. Sahih Muslim. 114 surah membawa cahaya. Teologi. 114 surah menyatukan Al-Quran dengan tauhid sebagai teras, dihubungkan pola 237, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. 2. Jujukan. Jujukan melalui surah Al-Ikhlas, ayat 1, 47 huruf, 15 kata. Ayat 1 tambah 2 sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7 ayat Al-Fatihah. Matani, 7, 17, 34. Wahyu, 96, 68, 73, 74, 1, 312, surah 42 ayat 1 tambah 2 sama dengan 12, 2 tambah 3 tambah 7, pola 237, 96 tambah 68 tambah 73, hubungan numerikal, 947, 2 kali 3 kali 7, surah Al-Baqarah, 286 ayat, ke 114 surah. 3. Makna teologi. 51. Kesatuan Tauhid Al-Ikhlas, ayat 1. Qul huwa Allahu ahad, inti tauhid, pusat pola 237. Al-Fatihah, 7 ayat, 7 matani, asas rohani. Al-Baqarah, 286 ayat, panduan praktikal. Asy-Syura, 12 ayat 1 tambah 2, berkaitan 2 tambah 3 tambah 7. 52, simbol numerikal. 237, 96 tambah 68 tambah 73, simetri kasrah Al-Ikhlas. 312, 96 tambah 68 tambah 73 tambah 74 tambah 1, 7, 17, 34. Matani, menghubungkan Al-Fatihah dengan sholat. 12, 2 tambah 3 tambah 7, surah 42, 947. 2 kali 47, berkaitan pola 237, 57, separuh 114 surah. 286, ayat Al-Baqarah. 114, jumlah surah. 53, kesatuan Al-Quran. Surah Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Asy-Syura, Al-Baqarah dihubungkan pola 237, 312, dan nomor seperti 947 merangkumi 114 surah dalam tauhid, panduan, ibadah, dakwah, hidayah. 1. Kesimpulan. Kajian tauhid bermula dari surah Al-Ikhlas, ayat 1, melalui pola 237, 7 ayat Al-Fatihah. Matani, Wahyu 96 hingga 1, 312, surah 40-12, nomor 947, ke surah Al-Baqarah, dan 114 surah. Pola 237 disokong asbabun nuzul, tafsir, hadis, menegaskan tauhid sebagai teras Al-Quran, panduan ibadah, dakwah, hidayah. Penutup Al-Quran melalui surah Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Asy-Syura, Al-Baqarah, dan pola 237 adalah panduan ilahi. Nomor seperti 312, 12, 947, dan simetri 237 mendedahkan tauhid sebagai teras. Dari Wahyu 96 hingga 114 surah, Al-Quran mengajak umat mengamalkan tauhid sebagai ibadah, dakwah, hidayah. Doa penutup, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, terimalah usaha kecil ini sebagai ibadah dan dakwah kami. Ampunilah kekurangan kami, dan jadikanlah kertas ini wasilah hidayah bagi pembaca. Berikanlah kami dan umat Islam petunjuk ke jalan lurus, dan kurniakan syurga-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Pola Tauhid 237 dalam Kota Suci Al-Quran, perjalanan numerikal dan teologi. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh kesyukuran, kami mengalu-alukan pembaca ke dalam ekspedisi rohani yang menakjubkan, menyelami keajaiban Al-Quran melalui lensa pola Tauhid 237. Semoga rahmat, keberkatan, dan petunjuk Allah melimpahi setiap jiwa yang menjelajahi kitab suci ini, membawa hidayah dan keinsafan dalam memahami kebenaran ilahi. Doa pembukaan, ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, kami memohon limpahan rahmat-Mu agar buku ini menjadi pelita yang menerangi jalan tauhid. Kurniakanlah keberkatan dalam usaha kami untuk memahami dan menyebarkan keindahan wahyu-Mu melalui pola 237. Jadikanlah perjalanan ini zikir yang mendekatkan kami kepadamu, dan bimbinglah kami agar setiap langkah adalah ibadah yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Kata pengantar dan niat buku ini adalah usaha manusia yang penuh kekurangan.
bukan kebenaran mutlak, karena hanya Allah yang memiliki kesempurnaan. Ia disusun dengan niat suci sebagai ibadah kepada Allah, sebagai saluran dakwah untuk menyebarkan keajaiban tauhid dalam Al-Quran, dan sebagai perjalanan rohani mencari hidayahnya melalui pola numerikal 2137. Kami berdoa agar setiap kalimah dalam buku ini menjadi amal soleh, menjadi jambatan menuju jalan lurus, dan mengilhamkan pembaca untuk mendalami kebenaran ilahi. Segala kekhilafan adalah dari kami, dan kebenaran adalah rahmat dari Allah semata. Dengan rendah hati, kami memohon ampun atas segala kekurangan dan berharap buku ini menjadi wasilah kebaikan bagi umat Islam. Pendahuluan, Al-Quran sebagai kota suci dan pola tauhid Dura Trikatututu. Al-Quran adalah kota suci yang megah, terdiri daripada 114 bangunan. Setiap satu adalah surah yang bersinar dengan cahaya wahyu. Di tengah kota ini, terdapat sebuah jambatan berkilau, jambatan 237 yang menghubungkan intan suci surah Al-Ikhlas, lambang tauhid murni, dengan fondasi wahyu awal dan struktur keseluruhan Al-Quran. Pola 237 bukan sekadar nombor, tetapi teka-teki ilahi yang mendedahkan kesatuan tauhid melalui numerikal, teologi, dan simbolisme. Bayangkan kota suci ini sebagai sebuah labirin rohani, di mana setiap laluan numerikal membawa kita lebih dekat kepada inti kebenaran. Tauhid, keesaan Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jambatan 237 adalah nadi kota, disokong oleh tiang-tiang wahyu seperti surah Al-Mulk, Al-Qalam 68, dan Al-Muzammil, yang bersama-sama membentuk jumlah 237. Laluan ini juga dihiasi dengan simetri juz 28 hingga 30, serta hubungan simbolik dengan surah Al-Baqarah, Al-Fatihah, dan Al-Ikhlas. Dengan analogi kota, istana, dan intan, buku ini mengembara melalui pola 237, menggunakan asbabun nuzul, tafsir, dan hadis untuk mendedahkan bagaimana nombor ini merangkumi tauhid sebagai panduan hidup, ibadah, dakwah, dan saluran hidayah. Buku ini mengajak pembaca untuk menjelajahi pola tauhid 237 dengan penuh kagum, seperti menyelesaikan teka-teki yang akhirnya mendedahkan kejelasan kristal tentang keesaan Allah. Setiap langkah dalam perjalanan ini dirancang dengan ketepatan matematik, kepekaan teologi, dan keindahan simbolik, memastikan pembaca dapat melihat Al-Quran sebagai kitab yang harmoni, di mana setiap nombor dan ayat menyokong misi tauhid. Tujuan buku. Buku ini bertujuan untuk meneroka pola tauhid. 237. Mengkaji jambatan 237 sebagai lambang kesatuan tauhid, menghubungkan surah Al-Ikhlas dengan 47 sinar dan 12 permukaan dengan wahyu awal, surah 96, 68, 73, dan struktur Al-Quran, juz 28, 30, 19 surah. Menjelaskan numerikal dan teologi, menganalisis pola 237 melalui operasi matematik, contohnya 9 plus 68 plus 73, 237, dan makna teologi, menunjukkan bagaimana nombor ini mencerminkan keesaan Allah. Menyokong dengan sumber autentik, menggunakan analogi, jambatan intan kota asbabun nuzul, tafsir, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, dan hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, untuk memastikan kesahihan dan koherensi. Menjadi saluran ibadah dan dakwah, menjadikan buku ini sebagai usaha rohani untuk memahami tauhid melalui pola 237, menyebarkan keindahan Al-Quran, dan mencari hidayah Allah. Bab 1. Latar belakang pola tauhid. 237. Jambatan 237 dalam kota suci. Jambatan 237 adalah laluan cahaya yang menghubungkan intan suci surah Al-Ikhlas dengan fondasi kota suci Al-Quran. Ia adalah simbol tauhid, menyatukan wahyu awal dengan keseluruhan struktur Al-Quran, dari surah Al-Fatihah hingga An-Nas. Struktur numerikal 237 dihasilkan daripada jumlah nombor surah wahyu awal 68 Al-Qalam plus 73 wal 12 ke 37. Ia juga boleh dilihat dalam laluan simbolik seperti 95 At-Tin plus 52 plus 90 237. Makna teologi. Jambatan ini menegaskan tauhid sebagai teras Al-Quran, menghubungkan ilmu akhlak, al-qalam, dan ibadah dengan inti tauhid Al-Ikhlas. Analogi. Jambatan 237 adalah seperti tali emas yang merentangi kota suci, disokong oleh tiang-tiang wahyu dan dihiasi dengan permata juz 20/30, membawa penduduk ke intan Al-Ikhlas. 1-2. Bangunan utama yang berkait dengan 237. 3 bangunan utama, Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Al-Ikhlas, berperanan dalam pola 237, menyokong jambatan ini melalui makna rohani, praktikal, dan teologi. Surah Al-Fatihah, pintu rohani. Surah Al-Fatihah, dengan 7 ayatnya, adalah pintu masuk kota suci. Ia menghubungkan pola 237 melalui 17 rakaat solat harian,
di mana Al-Fatihah dibaca, mengukuhkan tauhid. Asbabun nuzul diturunkan di Mekah untuk mengajar umat Islam berdoa dengan pujian dan memohon petunjuk. Tafsir Ibn Katsir menyatakan, Al-Fatihah merangkumi pujian, tauhid, dan doa, menjadi asas rohani yang menyokong jambatan 2377. Hadis Rasulullah SAW bersabda, tiada solat tanpa Al-Fatihah. Surah Al-Baqarah, istana praktikal Surah Al-Baqarah dengan 286 ayat, adalah istana besar yang menyokong pola 2377 melalui bilik 177, ayat Al-Bir yang mengajar kebajikan dan tauhid. Asbabun nuzul diturunkan di Madinah untuk membimbing hukum dan akhlak umat Islam. Tafsir Al-Qurtubi menekankan bilik 177 sebagai pusat akhlak, menyokong tauhid yang dihubungkan oleh jambatan 2377. Hadis masuki istana Al-Baqarah kerana ia keberkatan. Sahih Muslim. Surah Al-Ikhlas, intan tauhid. Surah Al-Ikhlas dengan 4 ayat adalah intan suci yang menjadi destinasi utama jambatan 2377. Ia memancarkan vapor 7 sinar, 23 plus Y plus 23 dan 15 permukaan, menegaskan tauhid murni. Asbabun nuzul diturunkan di Mekah menjawab soalan musyirik tentang sifat Allah. Tafsir Ibn Katsir menyatakan, Yalid menafikan keturunan Allah, menjadikan Al-Ikhlas inti tauhid yang dihubungkan oleh jambatan 2377. Hadis intan Al-Ikhlas setara sepertiga Al-Quran. Sahih Bukti. Fondasi jambatan 2377. Jambatan 2377 disokong oleh 4 tiang wahyu awal. Surah Al-Alaq, fondasi ilmu, memerintahkan Iqra di Gua Hira. Surah Al-Qalam, fondasi akhlak membela Nabi SAW. Surah Al-Muzammil, fondasi ibadah, menggalakkan solat malam. Surah At-Tin 95, fondasi iman, menegaskan tanggung jawab melalui ciptaan. Operasi matematik 96 plus 23 + 2 menunjukkan ketepatan ilahi dalam susunan wahyu. 1.4 Simbolisme numerikal 2237 bukan sekadar jumlah, tetapi lambang tauhid yang kaya dengan makna. 9 Ilmu sebagai permulaan wahyu. 6 Akhlak sebagai bukti genatu 3, ibadah sebagai saluran tauhid. Juz 28 Simen Sulapah plus 11 surah, Juz 37 surah, 35 surah menyokong struktur akhir Al-Quran. Simetri 95 plus 52, 90 plus 37 mencerminkan keseimbangan numerikal. Bab 2 Metodologi penjelajahan pola 237. 2.1 Pendekatan matematik memeriksa ketepatan 237, 96 plus 6 bla bla plus 73 atau 95 plus 52 plus 90 untuk menunjukkan susunan ilahi. Teologi mentafsir 237 melalui tauhid, disokong tafsir dan hadis, menegaskan keesaan Allah. Simbolik menganalisis jambatan 237 dengan analogi, laluan cahaya tiang wahyu dan asbabun nuzul, mendedahkan makna tauhid seperti teka-teki yang jelas. 2.2 Jambatan 2 hidup plus 6, 68 plus 27, 15 plus 52 plus 3. Al-Ikhlas, 47 sinar, 15 permukaan, jilid yaitu. Juz 28 30, 57 surah, 9 plus 11 plus 37. Al-Quran 119 bangunan dihubungkan oleh 237. Bab 3 Analisis pola tauhid 2.1. Langkah 1 Intan Al-Ikhlas sebagai destinasi konteks. Jambatan 237 membawa kita ke Intan Suci Al-Ikhlas, pusat tauhid kota. Analogi, Intan Al-Ikhlas adalah permata berkilau dengan 4 sisi, memancarkan 47 sinar ketepatan dan 15 permukaan tauhid. Cahaya Yalid menyorot ke jambatan 237, menghubungkan Intan dengan kota. Operasi matematik, 47 sinar, 23 plus Y plus 23, menunjukkan simetri tauhid. 12 permukaan, Si plus Yalid plus 7, mencerminkan kesepadatan makna. Makna teologi, tauhid murni. Al-Ikhlas menyatakan Allah Ahad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Bab 7 sinar, simetri 23 plus 23 menunjukkan ketepatan dengan Y sebagai inti tauhid. 16 permukaan, 7 permukaan di kedua-dua belah Yalid melambangkan kelengkapan. Jambatan 2.7 menghubungkan Intan dengan wahyu awal, menegaskan kesinambungan tauhid. Asbabun nuzul diturunkan di Mekah menjawab soalan musyirik tentang sifat Allah. Tafsir Ibn Katsir, Yalid menafikan keturunan Allah. Al-Qurtubi, Al-Ikhlas ringkas tetapi lengkap. Hadis, Intan Al-Ikhlas 3 kali seperti seluruh kota. Teologi, Intan Al-Ikhlas adalah destinasi jambatan 2.7, menegaskan tauhid sebagai teras Al-Quran. Tiket kedua, tiang-tiang wahyu, 96, 68, 7. Konteks, jambatan 237 disokong oleh tiang 6 Al-Alaq, 8 Al-Qalam, dan 73 Al-Muzammil. Analogi, tiang-tiang ini adalah seperti pilar emas yang menyangga jambatan,
Setiap satu membawa aspek tauhid, ilmu, akhlak, ibadah, operasi matematik. 96 plus 16 plus 73, 273. Sah, makna teologi. Surah 96 Al-Alaq, memerintahkan ikra, menegaskan ilmu sebagai pintu tauhid. Surah 66 Al-Kalam, membela akhlak Nabi SAW, menunjukkan akhlak mulia sebagai bukti tauhid. Surah 73 menggalakkan ibadah malam, menghubungkan hati dengan Allah. Asbabun Nuzul 96 diturunkan di Gua Hira, memulakan kenabian. 68 menangkis tuduhan musyrik terhadap Nabi SAW. 70 menguatkan Nabi SAW melalui ibadah malam. Tafsir Al-Qurtubi, tiang 96 menekankan ilmu, 68 akhlak, 73 ibadah. Ibn Kathir, ketiga-tiga surah adalah asas kenabian dan tauhid. Hadis, tiang ikra, wahyu pertama. Tiang solat malam cahaya, sahih Muslim. Teologi, tiang 96-623 menyokong jambatan 237, menegaskan tauhid melalui ilmu, akhlak, dan ibadah. 3/3 laluan simbolik 95-62-60. Konteks, jambatan 237 juga dihiasi laluan simbolik 95 atin plus 92 plus 90 2/3. Analogi, laluan ini adalah seperti denai bercahaya yang mengukuhkan jambatan, menghubungkan iman dengan struktur kota. Operasi matematik, Simata 5 plus 92 plus 90 Sah, makna teologi. Surah 95 Tin menegaskan iman melalui ciptaan Tin Zaitun Sinai. 52 dan 90, nombor simbolik yang mencerminkan surah-surah lain dalam Al-Quran, seperti surah An-Najm 52 dan Al-Balad 60, yang menyokong tema iman dan tauhid. Asbabun Nuzul, surah 95 diturunkan untuk mengukuhkan iman, 52 dan 90 menyokong tema rohani. Tafsir Ibn Kathir, surah 95 menekankan tanggung jawab Imam Al-Qurtubi, laluan ini menghubungkan ciptaan dengan tauhid. Hadis, surah At-Tin panduan iman. Teologi, laluan 95 plus 52 mengukuhkan jambatan 237, menegaskan tauhid melalui iman. Tika Hangkampa, Juz 28-30 sebagai sokongan konteks. Jambatan 237 disokong oleh Juz 28 Selian Surah, 29-11 Surah, dan 30-37 Surah. Analogi, Juz ini adalah seperti permata yang menghiasi jambatan, menyatukan bahagian akhir Al-Quran. Operasi matematik, Siman plus 11 plus 37 5 Juz Surah, menyokong struktur 2-3-7. Makna teologi, Juz 28, surah-surah seperti Al-Mujadilah menekankan hukum dan tauhid. Juz 29, surah seperti Al-Mulk menegaskan keesaan Allah. Juz 30, surah pendek seperti An-Nas mengukuhkan perlindungan melalui tauhid. Asbabun Nuzul, juz ini diturunkan untuk membimbing umat Islam dalam pelbagai aspek kehidupan. Juz 28-30 merangkumi tauhid dan panduan praktikal. Ibn Kathir, surah-surah ini adalah anugerah untuk zikir harian. Hadis, Juz 30 cahaya hati. Teologi, Juz 28-30 menyokong jambatan 2-3-7, menegaskan tauhid sebagai teras akhir Al-Quran. 3-5, langkah 5, hubungan dengan Al-Fatihah. Konteks jambatan 2-3-7 dihubungkan dengan Al-Fatihah melalui 17 rakaat solat. Analogi, Al-Fatihah adalah pintu emas yang cahayanya menyinari jambatan 2-3-7 dengan 11 laluan solat sebagai denai zikir. Operasi matematik, hubungan simbolik, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Makna teologi, solat dan tauhid. Al-Fatihah dibaca dalam setiap rakaat, mengukuhkan tauhid melalui 17 laluan. Keseimbangan, 11 mencerminkan keseimbangan antara ibadah dan kehidupan. Asbabun Nuzul, Al-Fatihah diturunkan untuk solat ditetapkan selepas Miraj. Tafsir Ibn Kathir, Al-Fatihah adalah syarat solat, menyokong tauhid. Al-Qurtubi, 11 laluan menguatkan iman. Hadis, solat tanpa Al-Fatihah tidak lengkap. Teologi, Al-Fatihah menghubungkan jambatan 237 dengan ibadah harian, menegaskan tauhid. 36. Langkah 6, hubungan dengan Al-Baqarah. Konteks, jambatan 237 dihubungkan dengan Al-Baqarah melalui bilik 177. Analogi, bilik 177 adalah dewan emas dalam istana Al-Baqarah, menyokong jambatan 237 dengan ajaran kebajikan. Operasi matematik, hubungan simbolik, 177 merujuk ayat Al-Baqarah. Makna teologi, ayat Al-Bir, mengajar iman, solat, zakat, kesabaran, menyokong tauhid. Hubungan dengan 2-7. Bilik 177 menghubungkan hukum praktikal dengan tauhid ikhlas. Asbabun Nuzul diturunkan di Madinah apabila umat Islam bertanya tentang kebajikan. Tafsir Al-Qurtubi, bilik 177 inti akhlak, menyokong tauhid. Ibn Kathir menekankan keesaan Allah. Hadis, bilik 177 panduan kebajikan. Teologi, bilik 177 menyokong jambatan 27, menegaskan tauhid melalui akhlak.
Inti Kaum 7. Langkah 7. 114 bangunan konteks. Jambatan 237 membawa ke 112 bangunan keseluruhan kota suci. Analogi, dari jambatan 237 pelawat melihat 115 bangunan, setiap satu bersinar dengan tauhid. Operasi matematik, simbolik, 117 Al-Ikhlas 2, Al-Baqarah 118. Makna teologi, keseluruhan Al-Quran, 118 bangunan merangkumi tauhid, hukum, kisah. Hubungan dengan 237. Jambatan 237 menyatukan wahyu awal dengan keseluruhan Al-Quran. Asbabun Nuzul, kota dibina bertahap, dari Seni nomor 6 hingga 116, tafsir Ibn Katsir. 116 bangunan panduan lengkap, Al-Qurtubi, susunannya ilahi. Hadis, kota Al-Quran untuk diamalkan. Teologi, 116 bangunan menyatukan pola 2-2-3-7, menegaskan tauhid sebagai teras. Bab Mah, jujukan pola tauhid. Perjalanan melalui Intan Al-Ikhlas, Map 7 Sinar, 16 permukaan, jam 11 permukudah, tiang 96 plus 68 plus 23. Laluan 55 plus mimba 2 plus 90 237. Juz 25 9 plus 11 plus 37 57 surah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, bilik sengketul 11 bangunan. Bab 5, makna teologi. Pola 2 kesatuan tauhid Al-Ikhlas. Intan tauhid, cahaya yalid. Tiang 96 lampu tika, ilmu, akhlak, ibadah. Juz 20 panduan akhir Al-Quran. 52. Simbol 200.006, ilmu sebagai asas. 6 lablam, akhlak sebagai bukti. 73. Ibadah sebagai saluran. 237. Jambatan Tauhid menyatukan wahyu. 5. Kesatuan Al-Quran. Jambatan 237 menghubungkan Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan 114 bangunan. Menegaskan Tauhid sebagai teras panduan, ibadah, dan dakwah. Bab. Kesimpulan. Pola Tauhid 27 adalah jambatan cahaya dalam kota suci Al-Quran, menghubungkan Intan Al-Ikhlas dan wahyu awal 63, Juz 28-30, dan keseluruhan 114 bangunan. Disokong analogi, asbabun nuzul, tafsir, dan hadis, pola ini mendedahkan Tauhid sebagai inti Al-Quran, membimbing umat Islam melalui ibadah, dakwah, dan hidayah. Penutup jambatan 2.37 adalah keajaiban ilahi, menyatukan wahyu Al-Quran dalam harmoni Tauhid. Dari Intan Al-Ikhlas hingga 114 bangunan, pola ini mengajak kita hidup dalam petunjuk abadi, mengamalkan tauhid sebagai ibadah, dakwah, dan saluran hidayah. Doa penutup, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, terimalah usaha ini sebagai ibadah dan dakwah kami. Ampunilah kekurangan kami, dan jadikanlah buku ini wasilah hidayah. Berikanlah kami petunjuk ke jalan lurus, dan kurniakan syurgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton yang budiman. Pada hari yang penuh keberkatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah mengurniakan kita nikmat iman dan Islam. Setiap detik yang kita lalui adalah anugerah, dan setiap nafas yang kita hela adalah tanda kasih sayangnya yang tiada bandingan. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan memberikan kita peluang untuk mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah dan penghayatan Al-Quran. Betapa besar nikmat yang Allah berikan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar, memahami, dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan seharian. Dengan limpah kurnia dan petunjuknya, kita dapat sama-sama menyelami keagungan Al-Quran, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk seluruh alam. Al-Quran bukan sekadar bacaan, tetapi ia adalah sumber inspirasi, kekuatan, dan penawar hati bagi sesiapa yang benar-benar ingin mencari kebenaran. Setiap huruf yang dibaca, setiap ayat yang direnungi, membawa kita lebih dekat kepada Allah dan membuka pintu-pintu hikmah yang luas. Al-Quran ini memang mukjizat yang paling hebat, panduan sepanjang zaman untuk kita semua. Ia bukan hanya relevan pada zaman Nabi, tetapi kekal menjadi rujukan utama hingga ke hari ini. Dalam dunia yang penuh cabaran dan perubahan, Al-Quran tetap utuh sebagai kompas kehidupan, membimbing kita ke jalan yang lurus dan diredhai Allah. Mukjizatnya bukan sekadar pada keindahan bahasa, tetapi juga pada isi kandungan yang meliputi segala aspek kehidupan manusia. Ada 114 surah. Al-Quran bukan sekadar ayat-ayat suci yang dikumpulkan. Setiap surah mempunyai keunikan tersendiri, dengan tema, kisah, dan pengajaran yang berbeza-beza. Dari surah terpendek hingga terpanjang, semuanya mengandungi mesej yang mendalam untuk direnungi. Al-Quran juga menjadi sumber hukum, pedoman akhlak,
dan motivasi untuk terus berusaha menjadi insan yang lebih baik. Ia umpama lautan ilmu yang tak ada penghujungnya. Semakin kita menyelami, semakin banyak mutiara hikmah yang kita temui. Ilmu yang terkandung di dalamnya meliputi segala bidang, dari sains, sejarah, falsafah, hingga kepada panduan kehidupan harian. Setiap kali kita membaca dan mentadabur ayat-ayatnya, kita akan merasakan betapa luas dan dalamnya ilmu Allah yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Setiap surah, setiap ayat penuh dengan makna dan hikmah yang sangat mendalam. Ada ayat yang menenangkan hati, ada yang memberi peringatan, dan ada juga yang membangkitkan semangat untuk terus berjuang di jalan Allah. Al-Quran mengajar kita tentang kasih sayang, keadilan, kesabaran, dan keikhlasan. Ia juga mengingatkan kita tentang tujuan hidup yang sebenar, yaitu untuk beribadah dan mencari keridhaan Allah. Jom kita sama-sama terokai rahasia nombor yang tersembunyi dalam Al-Quran, terutamanya kaitannya dengan konsep tauhid. Setiap angka, setiap susunan surah dan ayat bukanlah kebetulan semata-mata, tetapi mengandungi hikmah dan rahasia yang menakjubkan. Melalui kajian dan tadabbur, kita akan dapat melihat keindahan susunan Al-Quran yang begitu sempurna, sekaligus memperkukuh keyakinan kita terhadap keesaan Allah dan kebenaran wahyu-Nya. Marilah kita terus mendalami dan menghayati Al-Quran sebagai panduan abadi dalam kehidupan kita. 3 surah utama dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah, Al-Fatihah, dan Al-Ikhlas. Bukan sekadar surah yang sering kita baca, tetapi juga membawa makna yang sangat mendalam dalam memahami konsep tauhid, yaitu keesaan Allah dari sudut numerikal dan spiritual. Setiap surah ini mempunyai keistimewaan tersendiri yang saling melengkapi antara satu sama lain, membentuk satu rangkaian yang sangat indah dalam struktur Al-Quran. Mari kita telusuri keunikan dan kehebatan setiap surah ini, serta bagaimana hubungan angka di antara mereka memperlihatkan keagungan dan kesempurnaan wahyu ilahi. Surah Al-Baqarah merupakan surah yang paling panjang dalam Al-Quran, mengandungi 286 ayat. Surah ini bukan sahaja kaya dengan hukum hakam, kisah para nabi, dan pelbagai pengajaran, tetapi juga menjadi rujukan utama dalam kehidupan seharian umat Islam. Setiap ayat dalam Al-Baqarah membawa mesej yang mendalam, daripada kisah penciptaan manusia, perintah solat, puasa, zakat, sehinggalah kepada larangan riba dan penekanan terhadap keadilan sosial. Surah ini juga mengandungi ayat kursi, yang dianggap sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran, menegaskan keesaan dan kekuasaan Allah. Dengan jumlah ayat yang begitu banyak, Al-Baqarah menjadi simbol keluasan ilmu dan rahmat Allah kepada manusia. Seterusnya, surah Al-Fatihah yang juga dikenali sebagai Ummul Kitab atau ibu segala kitab adalah surah pembuka dalam Al-Quran. Surah ini terdiri daripada 7 ayat yang sangat padat dengan makna. Setiap kali kita solat, kita diwajibkan membaca Al-Fatihah, menandakan betapa pentingnya surah ini dalam kehidupan seorang Muslim. Al-Fatihah mengandungi pujian kepada Allah, permohonan hidayah, dan pengakuan bahwa hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. 7 ayat ini seolah-olah merangkum seluruh isi Al-Quran. Dari aspek tauhid, ibadah, dan hubungan manusia dengan pencipta. Ia menjadi pintu masuk kepada segala pengajaran dan petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas pula, walaupun hanya terdiri daripada 4 ayat yang ringkas, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Surah ke-112 ini menegaskan konsep tauhid secara mutlak, menafikan segala bentuk syirik, dan menegaskan bahawa Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Membaca Al-Ikhlas seolah-olah membaca sepertiga Al-Quran, kerana kandungannya yang begitu padat dan jelas dalam memperkenalkan Allah kepada manusia. Surah ini sering dibaca dalam solat, zikir, dan amalan harian sebagai pengukuhan akidah dan keimanan. Jika kita perhatikan, hubungan nombor antara surah-surah ini sangat menarik dan penuh hikmah. Bukan sekadar kebetulan, tetapi tersusun dengan rapi dalam susunan Al-Quran. Setiap angka yang terlibat membawa makna tersendiri, seolah-olah menjadi kod rahasia yang menghubungkan antara satu surah dengan surah yang lain. Ini membuktikan bahawa Al-Quran bukan sahaja indah dari segi bahasa dan makna, tetapi juga dari sudut matematik dan struktur. Sebagai contoh, jumlah ayat dalam Al-Fatihah ialah 7, manakala Al-Ikhlas pula 4. Jika kita jumlahkan kedua-duanya, kita akan dapat 11. Angka 11 ini bukan sekadar angka biasa, tetapi mempunyai kaitan yang sangat unik dengan Al-Baqarah.
Menariknya, 11 adalah faktor kepada 286, yaitu jumlah ayat dalam Al-Baqarah. Jika kita bahagikan 286 dengan 11, kita akan dapat 26. Hubungan matematik ini seolah-olah menunjukkan bahawa setiap surah dalam Al-Quran saling berkait dan saling melengkapi. Bukan sahaja dari segi makna, tetapi juga dari sudut angka dan struktur. Ini adalah salah satu keajaiban Al-Quran yang jarang disedari, tetapi sangat mengagumkan apabila kita menelitinya. Hubungan yang tersusun dan unik antara surah-surah ini membuktikan bahawa Al-Quran adalah kalam ilahi yang sempurna, tiada cacat celah, dan penuh dengan hikmah yang tersembunyi. Setiap ayat, setiap surah, dan setiap angka dalam Al-Quran mempunyai peranan dan makna tersendiri, membentuk satu sistem yang sangat indah dan menakjubkan. Inilah bukti bahawa Al-Quran bukan ciptaan manusia, tetapi wahyu daripada Allah yang maha bijaksana. Semoga kita terus mendalami dan menghayati keindahan serta keajaiban Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Setiap surah dalam Al-Quran memiliki ciri numerikal yang sangat unik dan tersendiri. Jika kita perhatikan dengan teliti, setiap surah bukan sahaja berbeza dari segi tema dan kandungan, tetapi juga dari segi bilangan ayat, perkataan, dan huruf yang membentuknya. Nombor-nombor ini bukan sekadar angka biasa, tetapi membawa makna dan hikmah yang mendalam, seolah-olah menjadi tirai rahsia yang menutupi keindahan dan keajaiban Al-Quran. Setiap angka yang tercatat dalam surah-surah ini adalah hasil daripada ketelitian dan perancangan yang sangat rapi, yang tidak mungkin berlaku secara kebetulan. Sebagai contoh, surah Al-Baqarah yang diturunkan di Madinah merupakan surah terpanjang dalam Al-Quran. Ia mengandungi 286 ayat, 6.221 perkataan, dan kira-kira 25.500 huruf. Setiap ayat dalam surah ini membawa pelbagai pengajaran dan peringatan, merangkumi aspek keimanan, hukum hakam, kisah para nabi, serta panduan kehidupan bermasyarakat. Jumlah ayat yang begitu banyak ini membolehkan surah Al-Baqarah menjadi rujukan utama dalam pelbagai isu kehidupan, dari soal ibadah, muamalat, hingga ke soal jenayah dan perundangan. Tidak hairanlah, surah ini sering dijadikan rujukan oleh para ulama dan cendekiawan Islam dalam membincangkan hukum hakam dan prinsip kehidupan. Seterusnya, surah Al-Fatihah yang diturunkan di Mekah pula, walaupun hanya mengandungi 7 ayat, 29 perkataan, dan 142 huruf, namun ia merupakan surah yang sangat agung dan menjadi pembuka kepada setiap solat. Surah ini dikenali sebagai Ummul Kitab, ibu kepada Al-Quran, kerana ia merangkumkan intipati ajaran Islam dalam bentuk yang sangat ringkas tetapi padat. Setiap ayat dalam surah Al-Fatihah mengandungi pujian kepada Allah, permohonan hidayah, dan pengakuan akan kebergantungan manusia kepadanya. Walaupun bilangan ayat dan perkataannya sedikit, namun maknanya sangat luas dan mendalam, membuktikan bahawa keindahan Al-Quran tidak terletak pada kuantiti, tetapi pada kualiti dan kedalaman mesejnya. Begitu juga dengan surah Al-Ikhlas yang juga diturunkan di Mekah. Surah ini hanya mengandungi 4 ayat, 15 perkataan, dan 47 huruf. Namun, ia dianggap sebagai 1/3 daripada Al-Quran dari segi keutamaannya. Surah ini menegaskan konsep tauhid yang murni, yaitu keesaan Allah SWT tanpa sekutu dan tanpa bandingan. Walaupun ringkas, surah Al-Ikhlas menjadi asas kepada akidah umat Islam dan sering dibaca dalam pelbagai ibadah harian. Ini menunjukkan bahawa setiap angka dalam surah-surah ini membawa peranan dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kefahaman dan amalan umat Islam. Angka-angka yang terdapat dalam setiap surah bukanlah sekadar kebetulan atau hasil susunan manusia. Ia adalah sebahagian daripada sistem yang sangat kompleks dan terancang, yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah SWT sebagai pencipta. Setiap bilangan ayat, perkataan, dan huruf telah ditetapkan dengan penuh hikmah, seolah-olah menjadi kod rahsia yang hanya dapat difahami oleh mereka yang benar-benar mendalami Al-Quran. Para ulama dan pengkaji Al-Quran telah lama mengkaji rahsia di sebalik angka-angka ini, dan mereka mendapati bahawa terdapat keseimbangan, simetri, dan keindahan matematik yang luar biasa dalam susunan ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh, 286 ayat dalam surah Al-Baqarah merangkumi pelbagai aspek kehidupan manusia. Ia membincangkan soal akidah, ibadah, muamalat, perundangan, kisah umat terdahulu, dan pelbagai lagi.
Setiap ayat seolah-olah menjadi batu bata yang membina sebuah bangunan yang kukuh, yaitu masyarakat Islam yang berpegang teguh kepada ajaran Allah. Dengan jumlah ayat yang banyak, Surah Al-Baqarah menjadi surah yang sangat komprehensif, membolehkan umat Islam mendapatkan panduan dalam setiap aspek kehidupan, sama ada di rumah, di tempat kerja, maupun dalam urusan masyarakat. Kesimpulannya, nombor-nombor yang terdapat dalam tirai surah-surah Al-Quran bukanlah sekadar angka kosong. Ia adalah manifestasi kehebatan dan keindahan wahyu Allah SWT yang menjadi panduan lengkap untuk seluruh kehidupan manusia. Setiap surah dengan bilangan ayat, perkataan, dan hurufnya yang tersendiri membawa mesej dan pengajaran yang sangat penting untuk kita fahami dan amalkan. Dengan memahami rahsia di sebalik angka-angka ini, kita akan lebih menghargai keagungan Al-Quran sebagai mukjizat yang kekal sepanjang zaman dan sebagai petunjuk yang sempurna untuk membimbing manusia menuju kejayaan di dunia dan akhirat.